إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى سيد الإمام القطب الإرشاد والغوث العباد والبلاد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه، ثم إلى سيد الإمام الغوث الفرداني وقطب الأكوان أبي البدر شيخ محمد زيني بن عبد الغني العدروس مرتبرة رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلامذته وما ينتسب إليه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معلم الناس ما لم يعلم علمنا ما لم نعلم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Fasal yang ke-16, para ahli suluk. Muka surat 35. Temu lagi tu, tahu hala lagi. Muka surat 35. Para ahli suluk. Semula saya ulang itu. Ahli suluk maknanya apa? Orang yang menuju kepada akhirat. Orang yang bersungguh-sungguh dalam nak membersihkan diri dia kepada Allah. Para ahli suluk mestilah senantiasa berbaik sangka kepada Sang Pencipta yang Maha mengetahui. Kita nak berjalan kepada Tuhan ni kena selalu husnuzan dengan Allah Ta'ala. Apa husnuzan? Sangka baik. Sangka baik lagu mana? Kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa menyertai kita, tak tinggal kita seorang-seorang. Dia, kalau kita exam, periksa, cikgu dia tak tolong dah waktu tengah periksa tu. No? Dia tolong kita waktu dia mengajar tu. Duk mengajar tu dia ceritalah, dia hurai perau orang Kedah kata. Pas dia hurai tu, sekali waktu nak exam tu dia tak tolong lah. Kalau tolong pakai berdiri semua lah tu. Dia bagi kertas tu, dia bagi masa. Lepas tu dia duduk depan. Kadang dia lena.
Cikgu pun letih juga kadang-kadang kan. Jadi Allah SWT dia bagi tu, dia habaq masa, dia tinggal kita sendiri-sendiri. Beza dengan Allah Ta'ala. Allah ni waktu dia ajak pun dia ada, waktu dia uji pun dia ada. Dia tak pernah tinggal kita walau senapah sekalipun. Setiap waktu Allah Ta'ala serta kita. Mana dalil dia ustaz? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia berserta kamu di mana kamu berada. Serta sekali. Ada dengan kita. Dia tahu kita. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah tu dekat dengan orang yang berbuat baik. Lagi mana dalil dia ustaz kata Allah serta dengan kita? Allah Ta'ala kata wa ana ma'ahu haitsuma zakarani. Aku serta dengan hamba aku bila-bila saja dia ingat kepada aku. Mana lagi dalil kata Allah serta dengan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Kami dekat pada tu ni. Urat leher. Urat leher ni isyarat pada nyawa. Potong ni matilah kita. Macam kita sembelih binatang tu lah, urat merik dia tu. Potong tu matilah dia. Urat nyawa kita ni dekat dengan kita. Ni bahasa kiasan ni, bahasa Quran kita bagi majas mursal ni. Isyarat kepada dekat. Urat tengkuk ni isyarat pada nyawa. Allah lebih dekat daripada urat tengkuk kita dengan mana Allah lebih dekat daripada nyawa kita sendiri. Macam mana Allah lebih dekat kepada kita daripada nyawa kita sendiri? Maknanya kalau tak ada Allah, kita tak boleh hidup sekali-kali. Kita hidup dengan Allah, tu maksud dia. Kami lebih dekat kepada dia, yakni al-insan min hablil warid, daripada urat lehernya sendiri. Mana kata tak pernah tinggal. Cuma kita ni bila lalai, terhijab daripada Allah, tak kenal Allah, kita tak berasa Tuhan dekat tu, berasa dia buat sendiri semua. Dia buat sendiri. Padahal kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Tu kata setengah orang dia tak faham macam tu. Dia dah kata, ya Allah, aku kena uji teruk ni. Di mana hang? Orang kata, di mana? Di mana engkau ya Allah? Aku kena uji teruk ni. Di mana engkau? Mujuk malaikat tak jawab, hang yang bengong sungguh. Pasal apa? Kalau Allah tak serta kita, wujud kita tak boleh ada. Kita ada ni pasal Allah ada lah. Kalau kita ada, tiba-tiba kita pergi tanya lagi mana Allah, makna kata tak nampak Allah pada wujud kita. Kita tak berasa kita ada sendiri. Ada sendiri ke Allah buat? Nah, kalau kita boleh buat sendiri ada kita ni, patut ada sampai sudah. Pasal apa? Nanti ada sakat, ada berhenti tu orang tua tu sakat tu. Ada sakat, ada berhenti, ada kita tu. Pasal apa? Tak terus je sambung. Pasal bukan kita buat, dia buat. Bila dia buat, dia saja nak takat mana kita ada. Dia habaq 60, lepas tu kiok habis. Mati. Itu dalil kata Allah serta kita di mana pun. Serta tu dengan maksud ilmu dia, qudrat dia, iradat dia, serta sama dia, basar dia, serta dengan kita. Dia tengok, dia dengar, dia tahu tentang kita, dia bantu kita, dia tentu atas kita. Dan kita belajar dalam sifat 20 dulu kita mengaji kitab Misbahul Munir. Al-qudratu wal iradatu sifatani yata'allaqani bi jami'il mumkinat ala jami'il mumkinat. Sesungguhnya sifat kudrat, sifat iradat Tuhan. Iradat ni kerja dia apa? Tentu. Dia tetap. Dia tetap dah, hang ni beranak Kedah, takkan beranak lain daripada Kedah. Bila dia tetap gitu, dia punya sifat iradat dia, kehendak dia mesti lulus. Tak macam kehendak kita. Kehendak kita nak, kadang jadi, kadang tak jadi. Hak jadi tu pasal Tuhan kehendak. Kita punya kehendak berbetulan kehendak dia. Jadilah, bukan pasal kehendak kita tu. Cuma bila jadi macam hak kita nak, kita nampak macam kita punya, jadilah. Bukan. Dia kata akhirnya segala perancanganku selama 3 tahun menjadi. Bukan pasal hak rancang pun. Pasal memang Tuhan tulis nak jadi dah. Dalil dia, hak rancang 5 tahun lebih sebelum pada tu pun kalau Tuhan kata tak. Takkan 3 tahun. Betul? Tapi kalau kehendak Allah, iradat Tuhan mesti lulus, mesti jadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Barang yang Allah nak mesti jadi. Barang yang Allah tak mau, lam yakun, takkan jadi. Hak akidah kita. Dia menentu. Dia tentu dah, hang ni kahwin umur sekian. Hang nak perlu juga kahwin sebelum dia tu. Takkan jadi kecuali waktu yang dia nak. Jadi lagu burung duk nak keluar pada sangkar, duk beretuh sangkar. Lucu bulu-bulu. Jadi botak.
Dok perlu yang burung kan kita kurung dia dalam sangkar dia nak keluar juga dia dok. Hentam sangkar tu. Lah kali lucut bulu, teruk lagi hentam, mati burung tu. Pasal apa? Dia tak boleh lepas daripada iradat Tuhan. Apa yang Tuhan nak jadi. Sebab tu orang sufi ni hati dia tenang. Dia serah kat Tuhan. Bukan serah tak usaha. Dia usaha. Tapi apa-apa dia nampak, kalau Allah berkenan, jadilah. Kalau Allah tak mau, tak jadi. Tenang hati dia. Kita nak perlu juga. Jadi macam burung tadi. Burung mala tercabut bulu kepala. Botak jadi. Tak ada apa dah. Tu kita beriman sifat iradat Tuhan. Satu lagi, sifat kudrat. Apa kudrat? Kudrat ni berkuasa. Dengan sifat kudrat ni, Allah menjadikan tiap-tiap barang yang dia tentukan. Tadi tentu di mana? Azali tu. Waktu tadi apa azali ni? Nama orang ke azali ni? Waktu bila? Waktu belum ada makhluk, ada Tuhan saja. Tak cipta apa lagi. Dia saja. Dia tentu tu dengan sifat iradat dia. Bila dia buat, itu nama dia dengan sifat kudrat. Dengan sifat kudrat, dia buat barang yang dia nak. Ini dia buat kita ni. Ni ada ni dengan apa ni? Dengan dua sifat tadi. Dia tentu masa azali, ni terbit dah nampak seketui dah ni kan. Yang ni dengan sifat kudrat jadilah. Dia tentulah ni, nak mati bila dia azali, dia tentulah. Nanti sampai masa dah dengan kudrat, dia pematian kita. Matilah kita. Bila mati? Esok, lusa, wallahu alam. Dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebab ilmu pula tu kita mengaji. Cuma nak cerita kata apa? Makhluk ni, kita ni tak lepas daripada iradat dengan kudrat Tuhan. Hang nak pergi sekian-sekian kedai, Tuhan tulis dalam iradat dia, hang akan sampai kedai tu sekian-sekian saat dengan iradat dia. Dan dia buat dengan kudrat dia, sampailah hang tu sekian-sekian. Takkan lari saat, takkan lambat. Mati ke, kahwin ke, beranak ke, semua perfect. Dah tentu dan pasti jadi macam dia nak. Maka kita ni, semua ni tak boleh lari daripada iradat dan kudrat Allah. Tak boleh lari. Kita manduk bawah tu. Tu kita mengaji dalam rukun iman. Rukun yang ke-6, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu kena beriman pada qada dan qadar Allah Ta'ala, baik dan buruk daripada Allah. Kena beriman. Sengaja tak diterima. Menjadi pasepo ni, salah dia ni. Dia tak boleh nampak Allah Ta'ala ada tu. Jadi lagu tu. Kita ni duduk dalam kudrat iradat Allah. Allah boleh buat apa yang dia nak. Fa'alul lima yurid. Kita baca dalam surah apa? Al-Buruj. Allah katakan, Allah Ta'ala sifat dia apa? Fa'alul lima yurid. Fa'al tu kalau bahasa Arab kita panggil isim mubalaghah. Isim mubalaghah ni nak abaknya sangat, bersangatan, sangat-sangat. Fa'al atau wazan fa'al. Fa'al kita panggil dalam ilmu saraf. Fa'al maksud dia bersangatan, ia membuat ma yurid, barang yang dia nak. Dia nak apa, mesti dia buat. Mesti dia buat. Dan kalau dia buat, tak ada siapa boleh lawan kudrat iradat dia. Kita duduk bawah dia. Kalau Tuhan tulis ni, dia tengah mukmin ni, esok Tuhan tulis kita, Tuhan tulis mahfuz bahawa esok kita kapiaklah kita. Tak boleh lari pada kudrat tu. Kalau dia tulis esok zina lagi tak lari pada kudrat tu. Habis tu ustaz macam mana? Itu ada doa, boleh minta kepada Allah. Tu dalil nak ceritakan apa? Supaya sentiasa merasa kita ni di bawah kekuasaan Allah. Semua orang dia rasa bebas. Aku boleh buat apa aku nak. Tu dia tu, minta kenal Tuhan. Mau kau dah kenal Tuhan jadi ke mana? Ya Allah, aku ni bawah kudrat iradat Hang, ya Allah. Hang boleh ubah apa saja. Ahli taat jadi ahli maksiat, ahli maksiat dia ahli taat. Engkau boleh buat. Sakit jadi sihat, sihat jadi sakit. Kan sakit teruk ni, doktor diagnosis dah kata kanser tahap 3 begini. Kata pergi umrah ke, pergi jumpa tok guru mana ke, berdoa ke apa ke. Doktor kata, kamu makan ubat apa ni? Macam putih tak buang, tak ada penyakit apa. Allah boleh buat. Hari ni duk sihat, tak esok mati. Tak ada penyakit apa. Kecing manis tak ada dia tu. Darah tinggi apa tak ada. Kencing orang dia ada. Ni tak ada. Hal lain tak ada. Dia tak ada penyakit apa. Tak esok orang pergi gerak semain subuh, tak bangun dah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Barang yang Allah nak dia buat, barang yang dia tak mau dia tak buat. Jadi macam mana? Bila kita reti yang ni, dia takut tak? Ya Allah, dia boleh buat apa saja. Ya Allah, engkau boleh buat apa saja. Ya Allah, aku ni bawa kudrat. Sebab tu orang sufi, wali-wali Tuhan ni takut ke Tuhan selalu. Kita orang tak mengenal Tuhan ni mana ada takut apa? Kita rasa kita punya. Hidup kita punya, nyawa kita punya, iman ni kita punya, harta kita punya, anak kita punya. Kalau orang sufi ni dia faham, mana ada kita punya.
kita pun bukan kita punya. Jangankan anak kita, jangankan kereta kita, jangankan rumah kita, kita pun bukan kita punya. Kita ni di bawah kehendak dan kepunyaan Allah Ta'ala, tak ada apa-apa kita. Jadi lagu tu, kalau lagu tu Ustaz, Tuhan boleh buat apa aja macam mana Ustaz? Bila kita dah tahu yang tu, barulah pula kita kenal Allah pula ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah punya. Dah takut tadi kan, macam nak putih harap, tak dia buat apa Ustaz kita. Tapi ingat, walaupun Allah ni berkehendak boleh buat apa saja, dia juga ada Rahman Ar-Rahim. Bila ada Rahman Ar-Rahim, dia apa? Husnuzan. Ya Allah, Engkau boleh buat apa saja ya Allah, tapi Engkau kan pemurah penyayang ya Allah, kesianlah pada aku. Itu sangka baik dengan Tuhan. Nak sangka baik ni kena kenal Tuhan dulu. Sekali dia rasa nak sangka baik apa, bukan boleh buat apa. Dia kita ni di bawah takluk Allah Ta'ala. Bila tahu lagu tu, serta pula makrifat, kenal bahawa dia Rahman, dia Rahim, dia Latif, dia Halim, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat jamal, kelembutan Allah Ta'ala, kita husnuzan dengan Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah sembahyang aku ni. Walaupun kita sembahyang kita penuh aib, tapi kena husnuzan. Takut kena ada husnuzan. Takut je lah, ya Allah, aku takutlah amalku ni tak diterima sebab aku ni banyak lagi kurang. Tapi aku berharap ya Allah dengan rahmat Hang, Kau terimalah sembahyang aku, tak tahu mana. Tuan-tuan bayang, kalau dia kata dia tak mau terima satu pun, nak kata apa dia akhirat esok? Hak dia. Kita memang orang masjid, orang surah. Hak tu balik kita. Balik kita buat. Balik dia terima tak tahu lagi. Kita orang beramai, kalau dia faham mak ni, dia sombong nak dengan orang yang tak beramai. Tak sombong macam kalau dia ni tak beramal, hang beramal, hang ni tak nak amal ni, hang beramal tapi dia tak mau terima, sama balik dia akhirat esok. Sama aja. Bukan maksud dia kita iyakan orang tak beramal tu, bukan. Maksud dia jangan sombong. Ulama Sufi kata, boleh jadi Allah buka kepada hang pintu amal. Dia buka hang amal, dia bagi taufik, boleh sembahyang malam, zikir, baca Quran, dia buka. Tapi dia tak buka pintu qabul. Pintu qabul lain pula. Jadi ada orang Tuhan buka pintu amal, tak buka pintu qabul. Ada orang Tuhan buka pintu amal dan pintu qabul, dua-dua Tuhan terima. Cuma hak saya nak sebut sini husnuzan ni, dah alang-alang ni saya sebut, satu amal dibuka pintu qabul sampai kiamat, iaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat pada Rasulullah. Tu tak ada khilaf ulama sufi. Semua sepakat salawat kepada Nabi satu-satunya amal yang pintu langit buka 24 jam sampai kiamat. Takkan ditolak sama sekali. Hatta Syekh Ali Jumaah Mufti, mantan Mufti Al-Azhar, ulama besar, sampai alimnya dia dikatakan, kalau terbakar semua kitab mazhab Syafi'i, kitab Syafi'i, Ar-Risalah, semua tu, Al-Wasi, Al-Basi, Al-Wajiz, kitab-kitab mazhab Syafi'i ni terbakar habis semua. Ada lagi Dr. Ali Jumaah tu, cukup dia hafal habis. Punya alim dia kata apa? Selawat pada Nabi ni Tuhan terima walaupun daripada orang munafik. Pada orang munafik sembahyang tak terima, zikir tak terima, puasa tak terima, tapi salawat orang munafik pun Tuhan terima. Kalau orang munafik Tuhan terima, orang fasik dia mukmin, dia bukan munafik, dia mukmin tapi dosa ada banyak, lagilah Tuhan terima. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggal salawat bersama dia. Dan tu setengah daripada pintu husnuzan kita dengan Allah. Hak paling kita yakin salawat pada Nabi SAW. Pasal apa? Nabi kata, man salla alayya marrah, siapa salawat aku sekali, sallallahu alaihi asyarah, aku janji aku cucuk 10 rahmat aku. Aku bagi 10 rahmat. Hak lain kan tuan, tuan baca Quran lah, sampai ayat Quran, wa la'natullahi 'alal kadhibin, sesungguhnya laknat Allah di atas orang-orang yang menipu. Tuan baca Quran ni, dalam kitab sebut apa? Tuan-tuan menipu. Tuan-tuan tu kaki kencing. Bukan tuan-tuan ni, tuan-tuan Papua tu. Tuan-tuan kaki kencing, baca Quran kena orang tu. Ulama kata buat itu, malaikat laknat kita tengah tu. Tengah baca Quran pun kena laknat lagi. Sebab kena dengan baik kita. Kita baca Quran tentang tipu dalam timbangan, kita meniaga, kita bohong, kita dapat laknat macam kita baca. Tengah baca Quran tu pun dapat laknat lagi. Ni bukan saya kata ni, kita buka lagi tak ulama huraian dalam bab salah ni. Makna kata amal lain ada lagi celah-celah nak tak kena tu, kecuali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tu tengok. Jadi tu husnuzan kita nak buka tu kok salawat paling luas sekali.
Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Man salla alayya salatan wahidatan. Siapa salawat aku sekali, Nabi kata, sallallahu alaihi asyru salawat. Allah Ta'ala salawat dia 10 salawat, 10 salawat. Lepas tu wa huttat anhu asyru sayyi'at, dipadam bagi dia 10 dosa. Wa rufi'a lahu 10 darajat, diangkat darjat dia 10 darjat. Setengah darjat tambah lagi. Wa kutibat lahu 10 hasanat, ditulis 10 pahala. Tu dia dengan ada salawat aja. Tu pintu husnuzan paling besar Tuhan buka kita. Rahmat dia mencurah-curah. Sampai ulama sufi kata pintu Nabi ni pintu yang ausaul bab, pintu paling besar sekali. Siapa pi ikut tu ya, terima. Pakai, terpakai. Maka Nabi kita ni sumber rahmat Allah Ta'ala. Dan kita kata tadi, Allah ni dengan kudrat iradat dia, kita ni duk buah dia. Dia boleh buat apa kita nak. Tapi yang tadi ada apa? Rahman, Rahim kan? Dengan Rahman, Rahim inilah dia tak kafirkan kita, dia tak sesatkan kita, dia tak begini-begini tu. Sebab Rahman, Rahim dia. Di mana pintu Rahman, Rahim dia? Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itulah tempat penyataan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Tuhan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. You know? Jadi husnuzan kita bila takluk dengan Nabi. Saya kalau tak kait dengan Nabi tu, husnuzan tu lagu putih, tak nampak jalan nak pergi ke Tuhan. Bila kait tenggak dengan Nabi tu, nampak jalan nak pergi ke Allah. Kalau tidak, tak payah kita. Sendiri-sendiri tak boleh. Pasal apa? Allah Muhammad Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala kata, kalau kita bangun malam, orang jenis bangun malam rajin ni, semayang sunat, taubat, hajat lah, lepas tu tasbih pun buat, macam-macam zikir, zikir dia baca. Lepas tu doa pula, riau-riau ni, bukan teriak sikit-sikit, duk menakung, riau je budak-budak ni, minta ampun kat Tuhan. Habib Umar kata apa? Kalau kamu bangun malam, buat ibadat macam tu, kamu semayang, sujud, zikir, kamu istighfar, kamu doa kat Tuhan sampai menangis. Bukan saya kata, Habib Umar kata, kamu menangis, terasa-rasa minta ampun kepada Allah. Kata Habib Umar, demi Allah, Allah tak pandang satu pun amal kamu tadi, dan tak diterima satu pun kecuali di dalamnya ada salawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita tumpang Nabi. Kalau bukan sahabat Nabi tu, kita punya sendiri amal tak ada kualiti apa kita punya amal. Tuan-tuan, siapa di sini yang rasa dia dah kenal Allah macam wali-wali kenal Allah? Siapa ni? Cuba angkat tangan macam ni. Ha? Ada orang sampai kenal Tuhan Maha tu? Siapa di sini yang dia rasa semayang dia khusyuk macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar? Siapa ada orang ni? Dia khusyuk. Siapa di sini yang dia boleh jamin dia makan tak ada langsung unsur syubhah dalam makanan dia? Jangan haram. Kok haram nampak berat sangat dia tak makan. Syubhah. Syubhah bertakabur kita. Zaman kita ni makanan syubhah bertakabur. Jadi semua benda-benda tu sebab apa? Mani' tertahan amal kita, ghairu qabul, tak diterima. Tapi asbab Nabi kita Muhammad boleh jadi dengan berkat baginda Allah Ta'ala masih terima sembahyang kita. Kalaupun tidak, pasti dengan sebab Nabi Allah ampuni kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Betul tak? Gitu. Tu cara tu saya nak tunjuk, cara pintu buka nak dapat husnuzan. Saya kalau ikut tu insya-Allah saya yakin sungguh. Malah kalau pasal kita doa lepas pada zikir, saya kata apa? Ya Allah, yang ni umat Nabi Muhammad, semua ni duk zikir ni umat Nabi Muhammad. Saya tumpang ke Nabi ya. Umat Nabi Muhammad ni umat Nabi Muhammad, Tuhan sayang pasal Nabi Muhammad lah. Bukan pasal kita, pasal umat Nabi Muhammad. Tuhan sayang sungguh ke Nabi. Umat-umat dia pun Tuhan sayang. Bukan pasal umat tu, pasal Nabi tu. Jadi kita pun, ya Allah, yang berzikir ni umat Nabi Muhammad, yang berdoa ni umat Nabi Muhammad. Minta-mintalah berkat Nabi kami ni, kau terima zikir kami, kau terima doa kami. Kami tumpang Nabi kami saja. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tak ada seorang Nabi pun daripada Adam sampai ke hujung kecuali semua menumpang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca riwayat kan, saya cerita dulu dah. Nabi Adam dia taubat kepada Tuhan, rasa bersalah pasal makan buah khuldi dalam syurga yang dilarang oleh Tuhan tu. Dia turun ke bumi, dia sujud 40 hari sujud tak angkat kepala. Sampai disebut dalam kitab sirah, dalam kitab Qisas al-Anbiya bagi Imam Ibn Katsir rahimahullah taala, dia sujud 40 hari itu kan Nabi Adam besar kan. 40 apa? 40 apa? 40 hasta tinggi. 4 depa lebar. Nabi Adam waktu turun daripada syurga tu besar. Pasal apa besar? Syurga besar. Padanlah dengan saiz dia.
Nabi Adam turun. Waktu turun tu dia rasa bersalah dengan Tuhan. Muka pucat ni, bila Tuhan suruh keluar syurga. Tuan-tuan, Tuhan suruh. Tetapi rumah Pak Sumit pergi ziarah wali-wali. Tiba-tiba wali tu kata, keluar daripada rumah saya. Bahasa aku mana? Lagu tak ada tempat Nabi lah. Apa dia dosa aku ni? Wali tak suka aku lah. Ataupun mak kita sendiri. Mulai hari ni Han jangan duduk rumah aku dah. Kita pasal macam mana? Ya Allah, apa dosa aku ni, mak aku tak reda. Tuhan kata kat Nabi Adam lagu tu. Takkan dia tak takut? Ucaplah dia kenal Tuhan. Itu pun dia keriau di bumi ni sujud 40 hari. Sampai dia kata jadi sungai. Air mata dia kejap liran sungai. Nangis dia takut kat Tuhan. Dia bangkit kepala dia taubat sepanjang jalan. Sambil duk berjalan ke Mekah tu, Tuhan gerak hati dia berjalan ke arah Mekah tu. Duk ria tak berhenti, duk menangis, duk menyesal, duk istighfar. Tuhan tak terima taubat dia. Sampai dia ke Kaabah, barulah waktu dia doa pula dan dia teringat Nabi kita Muhammad SAW. Dia angkat tangan. Dia kata, wahai Tuhanku, siapakah Muhammad yang tertulis di sebelah nama engkau itu? Tuhan kata, wahai Adam, daripada mana kau tahu nama Muhammad? Dia kata, dalam syurga itu aku tengok di pokok, di batu, di sayap bidadari, di dahi malaikat-malaikat, di pintu syurga, bahkan di tiang-tiang aras, bahkan di bawah aras aku nampak tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat tak? Tu kata kunci masuk syurga. Semua Nabi-Nabi kena cakap benda tu. Walaupun dia pun Nabi juga, dia pun Rasul, tapi kalimat password dia bukan Adam Rasulullah, bukan Nuh Rasulullah, bukan Musa Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tu pintu syurga nak masuk tu. Aku tengok semua sampai ke bawah aras. Maka aku dapati nama kawan ini letak sebelah nama engkau. Engkau aku kenal, Tuhan. La ilaha illallah. Tuan-tuan tengoklah, tak ada satu perkataan yang senggang antara dua tu. La ilaha illallah, lepas Allah Muhammad, sebelah-sebelah. Tak ada satu kalimat pun sengkang antara tu. Tak ada. Rapat Allah dengan Muhammad ni. Mesra. Hamba dengan Tuhan yang paling mesra ni, Muhammad sallallahu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku kenal Allah tu. Muhammad tu siapa? Tu Tuhan jawab kepada Nabi Adam waktu di depan Kaabah. Tuhan kata, ya Adam, innahu min zurriyatika. Sesungguhnya dia, yakni Muhammad ni daripada zuriat engkau kelak nanti. Tapi Adam, laulahu, kalau bukan sebab dia Adam, ma khalaqtuka, aku tak buat engkau Adam. Engkau ada ni kerana dia. Hang nak jadi bapa asal. Daripada hang nanti keluar, dia akan keluar dari tu. Hang nak buat sabab dia, keturunan moyang pertama. Aku buat hang sebab nak buat keluar dia. Semula nanti sebut, aku buat hang sebab nak buat keluar dia. Bahkan ulama kata Adam diturunkan ke syurga, diturunkan daripada syurga ke bumi sebab nak buat keluar Nabi Muhammad. Sebab dalam syurga Adam dengan Hawa ni tak ada nafsu, sekadar kasih, tak ada nak bersama. Bila turun ke syurga baru rasa ada nak bersama, nak bagi dapat zuriat, barulah keluar Nabi kita Muhammad. Kemudian bila Nabi Adam dengar tu, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, kalau bukan sebab Muhammad ni aku tak buat hang Adam. Itulah Nabi Adam terangkat tangan, ya Rabb, bijahi hadzal walad, ighfir hadzal walid. Tuhan, dengan berkat cucu ni, anak ni, ampun tok wan dia, bapa dia. Terus fataba alaih, Allah kata aku terima taubat. Tu dia dok taubat daripada turun di Sri Lanka tu. Daripada di Sri Lanka turun tu berjalan sampai ke Mekah. Situ Tuhan terima taubat. Itu pun sebab pakai nama Nabi kita Muhammad. Itu Nabi tu tuan-tuan. Yang pakai nama Nabi Muhammad siapa dia? Nabi Rasul pula. Kita kata, siapa di sini yang Rasul? Cuba angkat tangan. Kalau ada kat tangan tu kita tabur ramai-ramai. Siapa di sini Nabi? Atau wali? Mengaku. Ada sini wali tersembunyi? Cuba angkat tangan tengok. Ada? Tak ada, kita orang biasa kan? Kita lagi perlu Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad yang saya kata tadi, tempat yang sangka baik Allah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ya Allah engkau ampuni aku. Tak ada Nabi Muhammad kita putih harap, celaka. Sebab Nabi Muhammad tu rahmat. Ingatlah, tanpa rahmat Allah kita celaka. Kita perlu rahmat Allah Ta'ala. Kalau dia tak bersifat dengan sifat rahmat dia, dosa kita walau kecil, dia boleh buat sabab untuk neraka. Jangan main tu. Tuhan, saya ingat Ibu Bakar Belantik pernah kata, dia kata Allah, kalau dia nak buat kita masuk neraka nanti, tak gaduh dosa banyak, satu sabab dia boleh buat dah. Kalau dia nak buat, dia Tuhan, dia nak buat sebab juga tak payah banyak. Contoh, kita pernah tinggal sembahyang sekali ya. Lepas tu tak qadar, taubat lah. Tapi kalau dia nak buat,
Satu dosa dia boleh buat kalau dia nak guna sifat adil dia. Sifat adil dia. Sebab janji dah kalau buat dosa kena masuk neraka. Hang tinggal semayang tak? Tinggal Allah. Berapa kali? Sekali je. Orang nak agak kat Tuhan. Oh ni kono amal ibu pun tak mayang terus mana? Saya sekali je. Sekali pun Tuhan kata, hang dahaka pada aku. Orang dahaka aku nak buat neraka. Nak kata apa? Satu je mayang. Tapi sebab Tuhan bukan adlu je. Bukan al-adlu yang nama dia. Bukan sifat adil dia. Ada satu sifat lagi nama dia Rahman, Rahim, Ghafur, Tawwab, Latif, Halim. Ni sifat-sifat lembut Tuhan. Mujur ada rahmat Tuhan. Mau tak ada rahmat Tuhan, satu dosa cukup dah boleh kita neraka. Rahmat Tuhan tu, Tuhan pezahir di makhluk. Pezahir di makhluk di mana? Di batang tubuh Nabi kita Muhammad. Dalil dia apa ustaz? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utus engkau Muhammad melainkan rahmat bagi semua alam. Semua alam tumpahan rahmat. Jadi kalau kita mengaji bahasa Arab, wa ma arsalnaka, ma tu kita panggil ma nabi, wa huruf ataf, wa ma dan tidaklah arsalnaka. Arsalnaka fi'il madi, fi'il mutaaddi atas wazan af'ala. Jadi arsala yursilu irsalan. Jadi Allah Ta'ala tu mursil, yang mengutus. Arsalna, kami tu balik pada Allah. Allah yang mengutus, Allah mursil. Engkau, dhamir mukhatabah, balik pada Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mursal, Nabi yang diutuskan. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutuskan engkau, hai Muhammad. Rahmatan, kita takdir dia hal. Ay hal kaunika, hal keadaan engkau itu kami utuskan engkau rahmatan, sebagai rahmat. Tempat takluk mursal ilaih lil alamin. Itu mengaji bahasa Arab. Tidaklah kami utuskan engkau hai Muhammad kecuali keadaan engkau tu sebagai rahmat. Untuk siapa? Tempat nak utus tu siapa dia? Lil alamin. Alam tu tempat sampai rahmat tu. Allah utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang diutus. Utus sebagai apa? Rahmat. Kepada siapa? Alam. Rahmat ni bagi ke alam. Siapa dia yang dibagi, yang membagi? Allah. Siapa yang dibagi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibagi sebagai apa? Rahmat. Muhammad rahmat pergi ke alam. Dapat sampai ke alam, alam pun dirahmati sebab Nabi Muhammad. Bila sebut alam, tuan-tuan mengetahui alam apa dia? Takrif alam. Ingat dah. Segala sesuatu selain kullu syai'in siwa Allah. Tiap-tiap sesuatu lain daripada Allah tu alam. Semua tumpang Nabi. Malaikat, kursi, arash, qalam, Lauh Mahfuz, Sidratul Muntaha, syurga, neraka, jin, malaikat, binatang, tumbuhan dan benda yang kita tak tahu lah, ilmu kita berlambak lagi. Semua tumpang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tumpang. Tak ada siapa terlepas daripada tumpang Rasulullah. Pasal tadi Tuhan sebut dah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau Muhammad melainkan rahmat bagi semua sekali. Tak terlepas sesuatu pun daripada makhluk ini menumpang rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah jalan nak husnuzan dengan Allah Taala. Jalan paling cepat ni. Apa sebab tuan-tuan kita nak diampun oleh Allah? Kita umat Nabi Muhammad. Apa sebab semayang kita nak dirahmati, nak diterima oleh Allah semayang kita ni? Umat Nabi Muhammad. Terus saya kata, sampai tak tuan-tuan kalau ragu-ragu lagi makna tuan-tuan tak tahu siapa Rasulullah. InsyaAllah rezeki kita insyaAllah ada. Kalau tak banyak pun ada untuk kita makan. Pasal apa? Kita ni umat Nabi Muhammad. Tuhan sayang ke Nabi kita, sayang ke umat dia. Takkan Tuhan nak biar kita kebulung. Nak bagi fikir husnuzan dengan Tuhan lagi tu. Kita ni umat Nabi Muhammad paling dapat privilege sekali kita lah. Kira kalau hotel tu, umat Nabi Muhammad ni paling standard sekali dia punya bilik. Umat lain bawah-bawah sikit. Kita syurga nanti pun paling special sekali. Syurga umat Nabi Muhammad. Tinggal percaya dengan tak percaya aja tu. Kalau tahu kedudukan Nabi kita Muhammad SAW, tahulah kita kemuliaan yang Tuhan nak bagi kepada umat Nabi Muhammad. Kita tumpah Rasulullah. Ingatlah, semula kita baca. Dia kata para ahli suluk mestilah senantiasa berbaik sangka kepada Sang Pencipta yang Maha Mengetahui. Kena sangka baik. Pasal apa dia kait dengan Maha Mengetahui? Dalil dia kita tak tahu, dia tahu. Bila dia tahu, kalaupun hang tak tahu ni, dia tahu.
Dan dia bukan sekadar tahu biasa, maha mengetahui, maha tahu. Bila hang tak tahu, dia buat satu benda kat hang, tapi hang tahu kata dia tahu, hang kalaupun hang tak tahu, sangka baiklah sebab dia maha tahu. Ni kita tak tahu, tapi kita kata kita mengaku dia maha tahu. Tapi bila kita tak tahu pasal apa jadi, kita masih petikai yang maha tahu. Itulah tanda kata kita tak tahu. Apa faham tak ni? Apa dah mula penting lah. Macam ni, kita tak pandai. Kita mengaku Tok Guru tu pandai. Tapi bila Tok Guru tu habaq, kita tak pandai, tak boleh terima apa hak dia habaq. Itulah dalil kata kita tak pandai. Betul tak? Tak kerti siapa dia yang pandai dengan tak pandai. Yang tak pandai siapa? Kita. Yang pandai dia. Tapi bila dia habaq, kita tak boleh terima dia habaq. Itulah tanda kata kita tak pandai. Yang pandai dia. Dia pening pula lagi. Saja aku nak kenal. Ni Abu Nawas, guru saya dulu sama dia cerita. Abu Nawas ni, Nawas isim mubalaghah tu. Maknanya ni collar. Ni tak ada collar. Collar baju, collar meja tu kita kepak tu kan. Nawas maksud dia bersangatan, lebar. Dia pasal apa dipanggil Abu Nawas? Dia punya collar jubah dia tu tinggi. Dia pakai jenis jubah ada collar tinggi tu namanya Abu Nawas. Itu watak semua tu bukan dongeng, memang ada dalam kitab cerita dia punya sirah, cerita hidup dia tu no. Seorang yang bijaksana, dia pandai. Dia pandai sampai tak sultan pun kena kelecek dengan dia. Kena belajar orang kata, kena muhung. Dia suka kena orang, tapi kena orang tu guna otak. Kalau orang fikir jadi, cerdik dia ni Abu Nawas ni bukan sebarang. No? Dia pernah dia main kat pasar. Dia main macam tu dulu, dia main kat pasar. Dia kata Assalamualaikum semua. Betul tak jawab ni cerita ni. Jawab pula lagi. Dia Assalamualaikum semua. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Dia kata mai ada kaki kencing. Dia pun kenal dia suka kena. Dia kata ni, hampa tahu tak lagi ni cerita terbaru. Tahu tak lagi? Pok-pok tu pun jawab, tak tahu lagi cerita apa, tak tahu lagi. Oh, tak tahu lagi kau? Oh, tak apa, yang kata dah tak boleh sembang. Yang kata dah baru boleh sembang. Tak tahu lagi tak apa, tak mau cerita, benar rahsia. Oh, dia kata dia ni tak boleh semua. Tak apa, esok dia main pula. Dia main sekali lagi, Assalamualaikum semua. Tahu lagi cerita tu? Dah kemarin jawab tak tahu lah. Ini pun jawab, tahu dah. Tahu dah tak apa. Tahu dah tak apa. Pakai tadi ni baru sungguh. Tak apa. Depa orang Kedah sebut baru kan. Tak apa, Allahumma salli Muhammad. Dia kata, kita bahagi sembang. Macam mana nak buat bagi dia cerita pun dia nak abang tu. Abang tu jawab tak tahu pun tak dapat. Jawab tahu pun tak dapat. Kita bincang apa kata macam ni. Kita bahagi setengah. Sebab jawab tahu tak dapat, jawab tak tahu pun tak dapat, kita bahagi setengah jawab tahu, setengah jawab tak tahu. Sekali baru dia mahu sembang. Jadi dia tak ada lari lah. Sebab sama-sama pakat ada orang sikit kan. Esok dia main, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tahu dah kan cerita tu, kan tak tahu lagi ni. Hak ni jawab tahu. Hak ni jawab tak tahu, setengah. Dia kata bagus, mudah cerita dia tu. Yang mana yang tak tahu, pergi tanya hak tahu. Yang hak tahu ni kata, pergi cerita kat dia tahu, dia tahu, mudah cerita. Lah kali siapa pun tak tahu apa dia nak abang. Tu kata orang cerdik tu nak kena bohong gitu ya. Apa nama? Ada ya Allah. Semua nak iklan nak hilang dengan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulana, jadi kita mengaku Tuhan tahu. Kita tak tahu. Bila kita tak tahu apa yang Tuhan tahu, Tuhan tahu apa kita tahu. Tapi kita tak tahu apa yang Tuhan tahu. Kita tak tahu. Bila kita tahu kata dia tu maha tahu, bila jadi kat kita benda yang dalam kepala otak kita tak ada nak faham, kita tak tahu. Husnuzon lah kat dia. Tentu dia tahu. Dia buat ni dengan ilmu dia. Ilmu kita banyak mana? Macam mana itu? Tuan-tuan tak payah banyak. Hebat ni, mengaji sampai Oxford ni. Mengaji sampai PhD ke apa, tak payah cakap banyak. Tolong habaq Zat, bulu kening belah kanan dah berapa banyak. Tak payah cerita hak makhluk lain, kat diri kita. Bulu kening kita hak belah kanan, tak payah campur dua, pening banyak. Hak belah kanan saja habaq Zat, bulu kening hang dah berapa? Hang tahu tak? Tu dia pasal diri hang pun hang tahu. Hang hidup 40 tahun pun tak nak bilang hang mampu. Lah ni tolong habaq, rambut hang di kepala tu ada banyak mana? Hak lah ni. Jangan kira hak luruh. Siapa botak senang.
Tapi dia memang rambut tak apa dah. Dia 3 helai. Kena macam Upi Ipin tu senang. 1 helai yang. Berapa ni? Tak tahu. Tak tahu. Berapa yang dah ugut? Berapa yang masih ada? Tolong abang. Pasal diri kita pun kita tak tahu. Ilmu kita sikit sangat. Allah Ta'ala kita panggil dalam sifat ilmu dia. Sifat pengetahuan. Dengan sifat ni, dia tahu takluk inkisaf. Nyata segala benda habis. Dia tahu every single thing. Even the smallest thing. Banyak apa aku? Aku ni mengaji. Aku boleh cakap autis. Boleh lah sebatah dua. Tu pun nak belagak dah. Aku dah cara saya ilmu Allah Ta'ala ni. Amboi bangsa. Ni, tak tahu kita. Tak, tak payah. Banyak sangat. Banyak sangat pening. Lah ni tolong habak Ustaz. Waktu bila kita Allahumma salli Muhammad start tendang perut mak kita. Habak Ustaz, tanda kita. Ingat tak? Patut tidak berhabak bila kita nak mati. Tahu tak? Kita tak tahu apa. Ilmu yang Tuhan bagi sikit tu pun lawan Tuhan tak mampu. Pasal apa dia tok lagu ni? Aku doa lagu ni dapat lagu ni. Kita dah tahu kata dia tak tahu. Duk senyap-senyap lah bodoh weh. Dia tok tu dia tahu. Tapi kadang kita tak sedar lagi kita tak tahu. Itulah menyebab kita iktiraf bangkang Tuhan. Duk dia tahu. Jadi apa? Ya Allah, Engkau lebih mengetahui daripada aku. Ya Allah, atur yang baik-baik untuk aku. Dah cukup. Bukan tak suruh doa. Bukan tak suruh usaha. Usaha doa yang baik. Tapi kalau jadi juga, pasti dengan hikmah. Sebab Allah maha mengetahui. Dia bertikah sudah bertikah. Tu. Okay, bila kita kenal bab ni, kita tahu sifat ilmu Tuhan. Yang tu nak terbit husnuzan dengan Allah Ta'ala. Dia tahu ni, dia buat ni mesti dia tahu. Ada sebab dia buat. No? Kalau dok mai kok, ingat perkataan saya tadi. Saya hurai panjang tu. Kalau hang tak tahu. Saya hurai tadi. Kalau hang tak tahu. Dan hang tahu kata Tuhan tu tahu. Dan dia maha tahu. Maka jangan hang bunyi. Sebab kalau hang bunyi hang bertikai, tu tanda kata hang tak tahu. Dan hang tak tahu kata dia tu maha tahu. Tu berapa kali ulang tu, hafal tu. Boleh buat tangkai dah tu. No? Tak tahu. Tak tahu apa kita. Tak tahu. Apa dia ni? Allahumma salli alaihi. Sayyidina Ali kata, kalau aku doa ke Tuhan, dapat doa aku tu. Makbul. Aku seronok sekali. Alhamdulillah, Allah kabul doa aku sekali. Tapi kalau aku doa ke Tuhan, tak makbul doa aku seronok 10 kali. Kita kata, kalau kita seronok ke tak seronok lah. Kalau makbul doa dia seronok. Kalau tak makbul, tak seronok. Dia kalau makbul doa dia, seronok sekali. Tak makbul doa dia, seronok 10 kali. Orang tanya pasal apa? Dia kata, kalau aku dapat apa yang aku nak, aku seronok. Pasal yang lulus kehendak aku. Aku punya nak dapat. Tapi kalau tak dapat, berarti yang jadi tu apa yang Tuhan nak. Aku lebih suka apa yang Tuhan nak daripada aku nak. Sebab aku nak belum tentu baik. Tapi kalau Allah nak, mesti baik. Waktu kita orang kenal Tuhan. Kita kalau tak dapat, kita marah dah. Marah dah. Aku doa kat Multazam itu kot. Dia marah. Dia siap tikai tempat mana dia doa. Aku doa kat Multazam kot, tak dapat-dapat juga. Bukan kat Masjid Al-Ihsan ni. Kat Multazam. No? Tu dalil kata kita belum mengenal Allah, no? Beza dengan orang-orang wali-wali Allah Ta'ala ni. Mula, dialah Allah yang sentiasa membantu dan memelihara kamu. Yakinlah bahawa tiada tempat bergantung selain kepada Allah. Ingat tuan-tuan, kita mengaji sifat 20 dulu yang Misbahul Munir. Terjemah Tuhan dia. Siapa boleh hurai kat dia Tuhan tu apa? Dia kata, hak jenis tanya ni aku tak apa kenal. Dah tanya umum je, kan dia kata hak ni jenis ni aku tak main kelas kan. Dia tanya umum. Siapa yang ingat? Kata ingat tak Tuhan takrif dia apa? Kita duk mengaji lama, Tuhan takrif dia apa? Mengaji merata ni. Aku nak kena rebus kitab ni. Tuhan takrif dia apa? Allah. Ingat tu. Yang ni bab ni ya. Akhirlah masalah kita boleh dapat yakin tak yakin bang ni. Bila kita tak berapa ingat, tak tahu, tak faham, tak belajar, kalau belajar lupa. Akhir tu lah. Allah SWT. Kita punya iman dan masalah, tawakal, kita yakin kita kat Tuhan, Tuhan semua ada kena mengenal ni. Ingatlah. Saya ulang apa lagi? Banyak kali lah. La ilaha illallah. Terjemah dia? Tiada apa? Ilah apa?
Tuhan. Illa kecuali Allah. Allah ni apa? Nama. Nama bagi apa? Tuhan. Bagi Tuhan. Nama bagi zat wajibul wujud. Zat yang pasti ada pada akal kita. Wajib pada akal kita ada. Mustahil pada akal kita tak ada zat. Nama dia Allah. Yang takdir alam ni dia Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Zat nak kenal Allah nak kena tahu Tuhan apa dia. Tak kira. Dia kata, orang tanya dia, di kampung ni ada tak bewak bok? Bewak bok. Dia kata, di kampung ni tak ada sekok pun bewak bok. Orang tanya dia, bewak bok ni lah cuba harap. Bewak bok ni ada kepok. Kadang-kadang hinggap di pokoknya. Terbang pokoknya ada. Tu kubung pun tu. Faham tak kata dia ni? Faham tak kata dia? Maksudnya, dia nafi dengan ilmu ke tanpa ilmu? Tanpa ilmu. Dia tak kenal pondok tu apa. Lepas tu dia nafi ke mana? Banyak orang nafi, dia tak kenal Tuhan tu. Dia sebut ya, tak ada Tuhan di Allah. Hafal kat saya, Tuhan tu perlu. Tuhan tu Allah. Tu jawab tak erti tu. Orang tak ngaji tu. Tuhan tu Allah. Allah tu nama bagi Tuhan. Hafal kat saya, tak apa ni. Tuhan tu letak apa weh? Tuhan tu apa benda? Sebuah hantu. Benda apa? Tuhan. Suatu yang Duduk nabi saja, tu yang berzikir tak apa-apa. La ilaha illallah. Bubuh roti kering, ayak kopi, roti kapal terbang ke, roti biskut meri ke, tahlil untuk Bang Mat Han meninggal. Jamu waktu tu jadi belah. Dia ikut makanan. La ilaha illallah. Aduh. Kalau letak itu ayam masak merah, fajri, kambing bakar, kambing masak kurma, kambing masak kismis, tok semua tu. Berlambak-lambak kan? Ha tu laju. Lok. Lok. Cepat. Cepat. Kan tak benar. Tuhan dia waktu tu, Tuhan dia waktu tu kambing masak kurma, ayam masak merah, itu Tuhan dia. Tujuan dia tu. Tengoklah takrif Tuhan. Kita ngaji, kita takrif Tuhan kot tauhid dulu. Saya kita takrif kita sahur pula. Tuhan ada segi tauhid apa dia? Tumpuan lagi. Sembahan. Jangan duk bid'ah tambah pandai-pandai. Aku bagi dua. Aku nak belajar ada dua. Tuhan ni tumpangan, sesuatu yang ditumpang dan ditumpu kepada dia. Kita tumpu kat dia, tumpang dia tu Tuhan. Tu terjemah mudah pada ayat bagi lagi tak berkurang. Kalau betul-betul Tuhan ni apa? Saya dah bagi takrif tu. Apa dia? Tuhan. Zat. Zat ni bukan zat vitamin apa tu. Zat ni bahasa Arab dalam ilmu tauhid merujuk kepada diri. Pasal apa ulama gunakan kalimah zat? Sebab nak bagi beza diri kita dengan diri Tuhan. Saya bila kita sebut diri Tuhan, tuan-tuan nampak seketui bertubuh badan ni, tak faham Tuhan itu juga. Maka ulama nak bagi hilang waham tu, dia ganti diri tu, nafs diri Tuhan tu dengan zat, merujuk kepada diri Tuhan tu, kewujudan Tuhan. Zat dia macam mana? Diri dia tu macam mana? Tidak, laisa kamitslihi syai', tidak berketui badan, tidak berdarah daging, tidak tinggi, tidak panjang, bukan. Diri dia tu la ya'lamuhu illallah, tidak ada tahu kecuali Allah Taala. Yang kita kena isi sifat dia. Cuma diri dia tu nama dia Allah. Diri dia tu nak takrif diri dia tu yang Tuhan tu dia aja. Zat yang terkaya dari segala sesuatu dan segala sesuatu berhajat kepadanya. Ni takrif Tuhan ni. Kita tahu lah. Hak ni dalam semua kitab usul berkelak ni. Saya tak reka ni. Mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu mu'ada. Ni kaedah. Tuhan ingat bila-bila sebut Tuhan tu dia suatu zat yang dia terkaya daripada semua, tapi semua kena kat dia, kena perlu kat dia, hajat kat dia. Itu Tuhan. Semula Tuhan tu apa? Satu zat yang dia terkaya. Apa terkaya? Tak perlu kepada apa pun, tetapi semua yang tadi itu perlu kepada dia. Itu Tuhan. Ni tarik ni pun masukkan Tuhan. Bila kita pasang yang ni betul-betul,
barulah kita boleh sebut sempurna. Apa maksud tiada Tuhan kecuali Allah? Makna tiada suatu zat yang ia terkaya daripada semua satu benda, dan semua benda bergantung kat dia kecuali Allah. Allah sahaja yang ada sifat. Boleh? Mula saya ulang. Tuhan ni makna dia apa? Zat yang terkaya dari segala satu. Zat, diri dia tak perlu apa? Dia tak perlu langit, tak perlu bumi, tak perlu kursi, tak perlu aras, tak perlu nyawa, tak perlu makanan, tak perlu minuman, tak perlu sorongan, tak perlu apa dia? Terkaya daripada segala benda. Dan segala tu, kursi, aras, makanan, minuman, syurga, neraka, Lauh Mahfuz, Sidratul Muntaha, apa semua tu ada dengan sebab dia, berhajat pada dia. Tu Tuhan. Bila kita pasang makna ni, barulah kita faham la ilaha illallah, dengan maksud tiada satu zat yang dia terkaya daripada segala benda, dan segala benda tu bergantung berhajat pada dia kecuali Allah. Allah sahaja. Ni lah nak sebab iman kita kejap kan. Kalau ada hak ni pun betul. Bila duk napi tak kenal benda, tu masalah. Barang yang dinapi tak dikenal, macam mana nak kenal barang yang diisbat? Ni orang bagi napi. Ni napi ni. Yang ni isbat. Apa nabi? Apa isbat? Nabi ni tolak. Nahi. Zindagi. Ha nak? Tu kumuhong lah mampai bila. Nahi. Kita menafikan, tak ada. Isbat ni menetap. Nak nabi, nak tetap, kena kenal Tuhan. Kalau tidak, sebab kaedah kata barang yang dinafi itulah yang diisbat. Kalau hang tak tahu bab nafi, isbat hang palsu. Illallah tak jadi. Kena tahu la ilah tu maksudnya apa. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Kena kenal. Tak ada bewok bok ni di kampung ni, tak ada. Kena kenal dulu. Kita kata misal, katalah dalam kampung kita, dalam kawasan kecil ni ada orang belah bang. Contoh, seorang belah bang, Bang Syam belah bang. Contoh lah, kita pergi barat lah. Lagi kita bincang pula kebau mana pula ni. Nak pergi misal ni. Abang Syam pernah tengok kebau belah belakang rumah tu. Contoh, tengok lah. Orang nak pergi faham lah. Kebau lah. Orang tanya Zaini, dalam kampung, dalam kawasan rumah hampa kakak ni, adik-adik hampa ni, ada tak kebau? Tengok ni, nak pergi faham lah. Ada tak kebau? Zaini dia kena kenal kebau dulu. Dia fikir orang lembu-lembu tak kira lah. Faham tak? Nak Nabi. Saya tok ada 3 ekor lembu. Contoh ni saya faham ni. Maklam timah kita ada 4 ekor lembu. Dia berkata, dia kata tak ada siapa belah kebau ni kecuali 3 rumah ni je. 3 rumah apa? Rumah tok lembu. Rumah maklam timah ni pun lembu. Kebau ni buah macamnya. Tengok, dia tak kenal barang Nabi. Dia Nabi tak kenal. Pergi faham lah. Siapa yang belah kebau ni? Macam Zaini dia kenal kebau mana tu. Beza kebau warna apa? Pink. Kebau warna apa? Anak kelabu buah kita kata. Dia pun tengok, baru dia Nabi sah. Rumah tok ada 3 ekor, rumah maklam timah ada 4 ekor. Kita tahu ada lembu kan? Dengan yakin tadi kata, di dalam kawasan di balik kami ni, nak Nabi ni, tak ada siapa yang ada kebau kecuali Bang Syam aja. Orang kata tu lembu. Lembu bukan kebau. Kena kenal. Faham tak? Jadi hang nak Nabi Tuhan, hang kena kenal Tuhan. Kalau tidak hang Nabi tu, sabi isbat. Nabi pun tak tahu, isbat pun palsu. Nak tetap. Bila hang dah kenal, betul. Ia ada kebau rumah ni saja. Belakang rumah tu, bukan dalam rumah tu. Belakang rumah tu. Semua dah. Belakang rumah tu. Jadi tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada kebau di dalam kawasan ni kecuali yang dibelah oleh Abang Syam. Satu je. Pasal apa dia boleh sebut begitu? Dia kenal sungguh. La ni, orang nak sebut la ilallah bukan kenal, turut. Adalah Tuhan lain daripada Allah? Tak ada. Siapa kata? Semua ramai orang Islam kata kafir. Sebab iman tidak boleh taklid. Dia tak macam fiqh. Pasal apa haram? Tok guru kata haram. Tak apa. Sebab fiqh dia masalah ijtihad. Dia kena ada ilmu nak berkeluar hukum. Kita tak ada berkeluar hukum. Tapi tauhid fardu ain. Semua kena beriman. Dia tak boleh. Pasal apa hang beriman? Pasal ayah saya beriman. Tok orang saya beriman. Abang saya semua Islam. Dia tak boleh gitu. Pasal apa hang ikut agama ni? Pasal agama ni yang betul. Dia kalau turut orang. Tahu mana tak ada Tuhan kecuali Allah? Tahu mana?
Ni semua orang kata begitu. Saya duduk pergi masjid semua la ilaha illallah. Dia dah lah tak datang dia apa? Oh lingkup begitu. Hang ngaji. Bila hang ngaji dengan keyakinan hati, tu yang sifat 20 tu. Sifat 20 sifat apa? Sifat Tuhan. Kita kenal dah wujud qidam baqa' mukhalafatu ta'ala hawadis qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam kaunu qadran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Selesai 20 wajib. 20 mustahil. Satu sifat harus kenal dah diri, kenal dah sifat-sifat Tuhan ni. Barulah bila dah kenal, baru sah yang dinafi yang diisbat. Tak ada siapa yang ada 20 sifat tu kecuali Allah saja. Allah ada wujud qidam baqa' semua. Lain dulu. Tu ida sifat 20 tak? Yang ni lah nak mengesahkan iman kita. Sebab tu orang bila dia tak kenal, tak kejap lah iman dia. Bila tak kejap, nak main mana tawakal kat Tuhan? Nak main mana percaya kat Tuhan buat semua? Nak main mana kat Tuhan takdir ni kenal semua? Dia tak kenal Tuhan pun. Kalau hang kenal sungguh-sungguh, kata Allah ni Maha mengetahui, hang tak boleh nak iktiraf. Hang malu kepada Allah. Dia tahu yang bersifat dengan ilmu betul-betul dia lah. Kita punya ilmu ni kan tumpang, cepi, minuscule orang putih kata. Jangan. Tahu? Minuscule ni apa dia ni kecil. Terlalu kecil, terlalu tiny, terlalu halus. Kita punya tahu ni, tu pun kongsi bahagi. Hang tahu sikit ni, aku tahu ni sikit. Tu pun kalau hang tahu ni, dia profesor dalam bidang apa? Dalam bidang kejuruteraan. Dia tak pandai bidang biologi. Sikit lah. Tu pun bukan habis. Tuan-tuan ngaji bidang biologi pula. Tuan-tuan tahu habis semua pasal alam ni. Tak tahu, sikit lah. Yang mengetahui semua. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Barang yang ada di antara keduanya. Dia tahu pasal zat dan sifat dia. Dia tahu pasal zat makhluk jirin. Dia tahu pasal sifat makhluk arad. Dia tahu habis segala benda yang wajibat, mungkinat, mustahilat. Semua dia tahu. Tak ada terlepas satu pun daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Dia tahu habis. Macam mana kita nak fikir? Ada saya kata, semua tu terbit setelah daripada orang tu mengenai Allah. Tu kita mengaji, kena mengaji bila ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah. Aku tak berani nak fikir. Tuan-tuan, ada tak macam ni? Kita belajar tentang sifat kudrat. Kudrat apa maksudnya? Kudrat. Ha? Nak kata ada kena-mengena ni, berkuasa. Apa maksud berkuasa? Ha? Allah Ta'ala memiliki satu sifat yang dengan sifat itu Ia menjadikan segala mungkin Dia buat. Kita tak boleh buat. Tuan-tuan ambil satu ubat, tuan-tuan makan. Ni, tuan-tuan makan ubat, tuan-tuan kata ubat bagi lega. Ubat tu siapa buat? Kalau kita sembang Zuhair tu, ubat siapa buat? Makhluk buat kan? Doktor buat kan? Doktor buat kan? Ubat tu. Ubat tu nak ada kuasanya, dia pun dibuat. Dibuat oleh doktor. Doktor tu siapa buat? Allah buat. Tuan-tuan ambil ubat, nak makan ni, pegang gelas belah ni. Pegang ubat belah ni. Ubat ni siapa buat hakikat dia? Allah. Ayak ni siapa buat? Allah. Gelas ni hakikat dia siapa buat? Allah. Tangan yang pegang ni siapa buat? Allah. Mulut yang nak makan ni siapa buat? Usus dalam perut yang nak proses ubat lagi siapa buat? Allah. Tuan-tuan ambil pegang ni, tuan-tuan gerak tangan nak bubuh dalam mulut. Gerak ni siapa buat? Allah. Tuan-tuan boleh telan ni siapa buat? Lepas tu masuk ubat tu dia proses pecah pikuk nu darah berjalan ni, darah jalan jantung pam ni siapa buat? Kalau daripada awal semua Allah buat, macam mana ubat yang bagi lega? Itulah tauhid. Bila kamu pandang tiap-tiap satu tu bergerak dengan Allah, berjalan dengan Allah, dalam aturan Allah, kamu tak nampak dah makhluk berkuasa Allah. Adakah istilah kita nak pergi ambil pisau, jom Tuhan kita lawan? Berani yang tu? Ha? Tak berani kan? Pasal apa? Pasal tahu pisau tu dia buat. Hang yang keding ni, hang ni dia buat. Hang boleh berdiri pegang pisau lagi tu dia buat. Jantung hang duk degup lah ni dia buat. Darah hang berjalan ni dia buat. Hang nak pegang pisau nak tak jom lawan. Macam mana ni benda ni? Kita ni dalam keadaan doktor iradah Tuhan ni nak buat macam mana? Lemah. La haula wala quwata illa billah. In a second, dalam satu saat, we can vanish. Kita boleh hancur binasa. Jangan main-main. Apa duk pandang lekeh aku ni, apa duk hina aku. Apa duk hina aku. Ada lawak dah. Tak boleh buat apa kita ni hancur. Malaikat Israfil buat sebab.
pegang terompet tiup esok, habis semua tak ada apa. Tak payah tunggu kiamat besar, kiamat kecil pun. Dalam sekelip mata, bila Tuhan kata nafas hang tak disambung lagi dah. Mohon maaf, perkhidmatan nafas anda tidak disambung lagi. Iok lagu tu ya. Segagah hang ni main gym ni. Makan apa dia tu? Apa dia tu? Suplemen. Suplemen ni tu dia punya betis tu. Macam cepat. Ni kuat ni. Gini. Pegang cawan berapa banyak cah. Nak kena beli punya ganah. Hang ni bukan ganah, hang bodoh. Cawan ni bukan barang kasar. Pegang pecah, pegang macam abang kata kuat. Kaita pintu tu tukar ni tadi. Buka perang. Hang ni bukan ni tak hang bodoh. Nak kaita kuat tu. Saya ajar nak pergi lawak sikit, nak buat lebih-lebih. Kuat tu. Hebat macam mana hang gagah kuat kasar ni. Ada ilmu tok dukun kau boleh sihir orang, kau boleh apa. Kalau Tuhan tahan jantung tu detak saja. Segagah-gagah hang kebah lagu tu saja. Hang ni tak ada apa pun di depan Allah. Tak ada apa. Tu saya kata kalau kita mengenal Tuhan, orang mukmin ni la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi kenal Tuhan ni tuan-tuan, aman nanti kita. Jadi kita duk beriman ke diri benda. Beriman ke ubat, beriman ke duit, beriman ke kereta, beriman ke rumah, beriman ke makhluk yang manfaat mudarat. Itulah iman di selera. Pecah belum habis. La ilaha illallah. Ada Tuhan jadi Allah. Engkau ya Allah. Makhluk tak berdaya, tak ada upaya. Tu saya berkodi. Satu hari jalan dengan murid di kat belakang, murid ikut. Musafir kata, hajar kata, istilah musafir dia punya hajar. Nama orang hajar ni dia minta maaf. Hajar tu setengah pada maksud dia ialah keluar musafir. Jalan, tengok alam. Jalan dengan murid dia. Tiba-tiba nampak tu orang lelaki mabuk. Minum arak mabuk sampai duduk gelimpang di tempat siang. Dia cakap dia lah mabuk kan. Saya duduk kali dua. Assalamualaikum hamba Allah. Saya duduk tengok dia. Kenapa ni mabuk kau ni? Pasal apa ni? Dia kata kat saya Abdul Qadir bang. Hai Abdul Qadir. Takutlah pada Allah. Dia besar kau takut kat Allah dah. Hang tu hidup ni apa? Tengok. Hang. Tapi nak cerita ni semua ni. Syekh Abdul Qadir kata kenapa hang kata lagu tu? Ni tengoklah Syekh Abdul Qadir ni kenal Tuhan. Maknanya kata kita faham sini, orang menawak ni dia mengaji tapi dia tak beramal. Gitu. Dia kata, "Hai Abdul Qadir. Siapa yang buat aku jadi gini?" Allah. Takdir Tuhan lah. Dengan asbab hang pilih. Salah ham bukan kata salah Tuhan, tapi nak abad dengan izin Allah. Siapa yang buat aku gini? Allah. Dia tanya, "Siapa yang hang buat jadi wali?" Syekh Abdul Qadir kata, "Allah." Aku nak tanya hang. Allah yang buat hang jadi wali, Allah yang buat aku jadi mabuk, boleh tak esok dia tukar aku jadi wali hang ni? Bila dengar tu, Syekh Abdul Qadir pingsan. Orang mengenal Tuhan, dia takut. Dia bangun-bangun, dia menangis kepada Tuhan, dia angkat laki-laki itu, dia ajak taubat kepada Tuhan, dan kemudian lelaki itu jadi anak murid dia. Nak saudara Tuhan boleh ubah. Dan Syekh Abdul Qadir dia kenal. Kita tuan boleh semayang ni bukan pasal kita baik. Kita di masjid bukan kita baik. Kita mengaji bukan kita baik. Allah yang buat. Dan dia boleh ubah bila-bila masa. Kata dia tak disombong pun. Ya Allah, ya Allah. Engkau penyayang ya Allah. Engkau buat aku orang semayang sebab engkau baik. Bukan aku baik. Aku berzikir sebab engkau baik. Aku salawat sebab engkau baik. Aku baca Quran sebab engkau baik. Aku pergi masjid sebab engkau baik. Bukan aku baik, engkau baik. Engkau berbuat baik pada aku. Aku jadi baik. Kalau engkau tarik pada ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau kenal Allah tak apalah. No. Allahu akbar. Semula sikit lagi kita baca. Dia kata, yakinlah bahawa tiada tempat bergantung selain kepada Allah. Tak ada. Hampa bergantung kepada makhluk tu Tuhan buat. Bergantunglah kepada kereta tu Tuhan buat. Rumah tu Tuhan buat. Ubat tu Tuhan buat. Tok bomo tu Tuhan buat. Tok guru tu Tuhan buat. Yang betul dia bergantung kepada yang tak dibuat. Dia yang membuat. Siapa dia? Allah. Tu. Dia yang mencukupi dari segala makhluk. Yakni dia yang mencukupkan segala makhluk. Makhluk ni cukup sebab dia bagi. Dia yang bagi semua tu. Buangkanlah perasaan takut, susah dalam dada. Bergantung sepenuh kepada manusia. Buang
takut dada kita, buang rasa bergantung dalam hati kita kepada makhluk, buang perasaan tu. Gantunglah kat Tuhan. Peganglah bahawa yang bagi rezeki kita Allah, yang bagi sihat kita Allah, yang bagi kita bahagia Allah. Allah. Betul-betul. Kalau orang tu dia pegang bahagia dia sebab kata, satu hari Tuhan ambil kata dia, hilanglah bahagia dia. Siapa yang pegang bahagia dia sebab anak, satu hari kalau Tuhan ambil balik anak dia, hilanglah bahagia dia. Siapa yang pegang bahagia dia sebab pasangan, satu hari kalau Tuhan ambil pasangan dia, hilanglah bahagia dia. Siapa yang bergantung kepada Allah, bahagialah dia selama-lama, kerana Allah hidup tidak akan mati. Makhluk mesti mati. Mesti mati. Macam mana pun. Siapa gantung kat makhluk, esok hilang makhluk tu sedih. Siapa yang bergantung kepada Allah, insya-Allah dia tak akan sedih bila-bila. Kerana dia bercinta, dia berkasih sayang dengan yang hidup tidak mati. Yang daim la yazul, tidak akan sirna, tidak akan pergi selama-lama. Ada daiman abadan abada, selama-lamanya dia hidup. Jadilah orang yang benar-benar yakin kepada Allah, nescaya dialah yang akan membantu kamu. Siapa yang tawakal betul kat Tuhan, Allah bagi kecukupan kat dia. Baca ayat 1000 dinar. Dia duk gantung di kedai dia sampai 7 frame. Tanya apa makna, tak tahu halau. Baca tengok, anda ingat tak ayat 1000 dinar? Saya baca tengok. Dah ke minum lah. Tu faham tak tu? Letak apa bercakap tu? Alhamdulillah. Apa dia? Lupa apa dia pun. Tu. Waman, kita mengaji waw tu huruf atha, nak main bahasa Arab kalau man tu kita panggil man syartiyah. Waman boleh juga panggil man mausul. Yattaqillah fi'il mudhari'. Siapa-siapa yang bertakwa, bertakwa kepada siapa? Siapa yang ditakuti? Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Jawab bagi dia. Tadi man tu man syartiyah, kena ada jawab. Yaj'al, patut ada fa, tapi Tuhan buang fa, nak abang cepat. Wa may yattaqillah, kali ikut fa yaj'al. Kali ikut, tapi Tuhan buang fa, kena nak cepat. Wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan baginya. Nya siapa? Man tadi yang takwa kat Tuhan. Bagi apa? Makhraja, jalan keluar. Dia ada apa pun jalan lepas dah kat dia. Allah bagi dia jalan lepas. Asal dia takwa kepada Allah. Jadi kalau solusi masalah kita betul-betul apa dia? Takwa. Dia mau cari makhluk. Tuhan kata, aku buat jalan keluar. Dia pegang makhluk buat jalan keluar. Tu akidah pada awal selera dah. Siapa buat jalan keluar? Allah. Tak mana Allah buat? Mayyattaqillah, kepada orang yang takwa kepada Allah. Kemudian Tuhan kata apa? Bila hang takwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yarzuq, wow, ataf, sambung lagi. Bukan sekadar dia buat jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan dia merezekikannya. Nya tadi siapa yang takwa tadi? Min haitsu la yahtasib. Daripada haitsu, zaraf makan, daripada jalan, daripada tempat. La yahtasib, dia tak pernah kira-kira benda tu nak mai. Tak tahu mai kat mana, tapi rezeki mai. Ada kat dia. Tak ada rezeki, tak ada rezeki, tak ada rezeki. Dia buat tahu, tak nampak punca. Tak nampak punca, tak ada rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata ustaz, bukankah kalau nak main duit tu kena ada sumber dulu? Hak tu hukum adat. Allah Ta'ala tak terlekat dengan hukum adat. Hukum adat tu kita. Nak sihat makan ubat, tu kita. Tu pun kita pegang dengan izin Allah. Allah boleh buat sebaliknya. Hak tak makan ubat sihat, hak makan ubat pergi dulu. Suplemen tu semua tinggal kat anak. Pergi dulu, Allah boleh buat. Tapi bukan sahabat dengan usaha lah. Nak cerita, usaha tak memberi berkah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia sakok. Dia berpetikai, dia sakok. Dia marah, dia sakok. Wah, rokok macam mana? Rokok gudang garang, gudang gula. Apa ni? Dia isap rokok. Pok tu kata, hang dia isap rokok ni. Dia kata, berhentilah isap rokok. Nanti mati cepat. Tengok-tengok hak bagi nasihat tu mati dulu. Hak isap rokok tu 40 tahun lagi, lepas tu baru mati. Nak cerita kata, yang bagi bekah Allah. Bukan saya kata saya tetapi abang saya ceramah suruh isap rokok pula. Ni pun masalah juga, bingung. Orang nak abang lain, apa hal lain. Aku nak abang yang tak bagi bekah tu. Bagi bekah tu Allah. Bukan kempen suruh isap rokok. Lagi pakat beli seorang sekotak ni. Kan?
Mas sekali aku mengajak bibir hitam. Patut semua pakai perdah. Nanti lah ada abang kata pergi bekas tu Allah. Dia kata berhenti risau kok. Dia kata saya alhamdulillah saya doakan Tuhan mustajab doa saya. Saya minta semua-semua kat ayah, kat Tuhan supaya ayah saya berhenti rokok. Alhamdulillah 10 tahun dah ayah saya isap rokok. Dah tak isap rokok, berhenti isap rokok. Alhamdulillah mustajab doa orang kata nak pergi doa kat. Kan doa kat mana? Dia kata doa kat Muntazam mustajab. Ayah saya tak isap rokok 10 tahun dah. Hebat. Macam mana dia boleh? Dia mati lah 10 tahun. Itu dia mati. Kalau dia tak mati, dia sambung lagi tu. Dia tak mati, kalau dia tak mati sambung lagi tu noh. Tu. Tu pun disebab lain, hati dipaksa henti. Betul? Betul Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bagi berkah tu Tuhan. Jadi sambung tadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia bagi rezeki kepada hang daripada jalan tak sangka. Kemudian sambung belakang ni bang. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Apa maksud wa may yatawakkal 'ala Allah? Mula man syartiah sekali lagi. Wa man dan siapa-siapa yatawakkal 'ala Allah, yang tawakal atas Allah Taala. Dia serah atas Allah urusan itu. Tu 'ala Allah, atas Allah. Urusan ni dia bagi atas Allah. Serah atas Allah. Apa Tuhan kata? Fahuwa hasbuhu. Maka dia Allah hasbu, kecukupan bagi orang tu. Allah cukupkan dia. Tak maksud dia fahuwa hasbu tu betul tak? Maksud dia macam ni. Fahuwa hasbu ni kalau terjemah bahasa kita, aku ada masalah ni. Masalah aku ada 30 masalah. Dia kata macam ni kat kita. Kalau sama-sama makhluk, hang serah 30 tu kat aku. Atas aku. Hang tak fikir apa, hang tidak ada. Aku buat semua 30 tu buat. Tu maksud tawakal. Ambil masalah tu semua, hang serah pada Allah. Allah yang tolong buat. Tenang hati kalau faham masalah ni. Tapi kalau kita nampak kita kena buat apa semua ni, dia sabut. Tak tahu nama kau buat dah tinggi. No? Daripada tak ada apa. Jadilah orang yang benar-benar yakin kepada Allah, nescaya dialah yang akan membantu kamu. Tu Pak Sumit cerita saya teringat. Seronok Pak Sumit ni, dia suka cakap kiah. Dia suka bagi kiah, dia faham. Dia kata, Pak Sumit ni, cara Pak Sumit kalau cakap cara lagu ni. Ni siapa bisa pita tangan duduk lagu ni. Duduk atas kursi ni, tak ada meja. Ni saya lagu duduk kat meja ni kan. Pak Sumit kata kat saya. Pak Sumit cerita. Zunnun al-Misri. Zunnun ni wali Allah. Dia jenis suka musafir cari wali-wali lain. Dia suka minta doa. Padahal dia wali. Dia tu wali. Tawaduk lah. Naik ambil gunung-gunung cari wali. Sampai ke Jabal Abi Qubais, naik padang tih Bani Israel. Dia pergi cari habis. Dia jalan musafir tu pada masjid. Dia nampak budak kecil, lebih kurang umur 9 tahun 10 tahun duduk jalan luar. Tengok pada masjid ni. Budak-budak tu tengok pada masjid luar. Tak ada mak ayah, tak ada siapa. Bukan keluar sekali musafir kafilah. Memang mana ni? Kan? Jadi dia duduk jalan tu nampak tegak lah. Assalamualaikum. Hai budak. Dia kata, hang ni mai daripada mana ni? Dia kata, maaf saya silap. Minta maaf saya terlupa. Bukan Zunun minta maaf. Nabi Khidir AS. Nabi Khidir ni dia tak duduk setempat. Dia merata. Dan Allah Ta'ala bagi dia lipat bumi. Dia boleh pergi merata. Sagi duduk Mekah, sagi Madinah, sagi Syria. Merata. Dan dia ada tempat khusus dia akan munajat itu. Tu tempat tu tak boleh rahsia. Tempat tu tempat rahsia. Tempat memang dia akan duduk situ. Kalau malam dia akan munajat itu. Kemudian sagi esok dia keluar pula musafir. Dan Nabi Khidir ni Nabi yang dipanjangkan umur sampai jumpa Dajjal. Dia akan mati pada Dajjal keluar ni. Dajjal keluar baru dia mati. Waktu dia debat dengan Dajjal, Dajjal ambil dia bubuhlah api neraka Dajjal yang mana syurga. Waktu itulah Nabi Khidir syahid. Tu umur Nabi Khidir. Nanti kalau panjang umur kita boleh jumpa Nabi Khidir itu. Kalau panjang umur. Tapi jangan lupa Dajjal pada tu. Ingat tu semua lah. Jadi Allah SWT Nabi Khidir ni. Dan dia kalau mai tempat mana, dia takkan tunjuk rupa sebenar. Nabi Khidir ni Tuhan ambil dia ada satu mukjizat. Dia punya karamah dia boleh menukar rupa. Dia boleh bagi nampak rupa lain. Dia boleh tukar ID perempuan, gambaran perempuan. Dia boleh tukar ID orang tua-tua. Dia boleh tukar ID budak-budak. Dia boleh ghaib, Allah bagi dia. Tu dia antara kelebihan Nabi Khidir. Kalau kita pergi Mekah, mesti ada. Nabi Khidir ni kan ada di mana? Di Mekah ni mesti ada, Mekah ni ada. Cuma tak tahu. Kita cuma doa, ya Allah kalau rezeki bagi jumpa. Kalau tak pun dengan berkat beliau bagi doa aku makbul. Sebab kadang-kadang jumpa tapi tak kenal. Sebab dia menyemak. Dia tabak bukan dia pakai nama Khidir. Khidir ni bukan dia. Dia tabak. Tu nama orang tu cikgu kot tu.
Dia tak abang, dia tak apa. Dan Nabi Khidir ni sifat dia ulama kata dia khumul. Dia akan main duduk dalam majlis pun duduk ujung-ujung. Jadi ujung-ujung ni tu Nabi Khidir dah. Dia akan main ujung-ujung. Kadang-kadang berlaku jadi kutip sampah. Sebab tu lah kita jangan sangka buruk. Kena Nabi Khidir melingkup hang. Sebab Nabi Khidir ni kalau dia main tempat, dia main rumah hang ke, dia main masjid hang ke, dia main surau, tempat tu habis berkat. Orang dalam tu semua dapat berkat. Dia main. Dia buat berkah Nabi Khidir ni, panggil dia. Dan Nabi Khidir ni dia ada tanda dia. Dia Nabi Khidir ni kalau dia cakap dia takkan sebut ke mana dia pergi dan daripada mana dia mai. Dia takkan cakap. Mana kalau orang tanya, kita tak kenal dia. Kita tengok pak cik ni mai dari mana-mana. Mai dari sana. Ni nak pak cik lebih mana tu? Tu pergi belah-belah tu. Dia takkan habaq tempat dia. Tu Nabi Khidir juga dia. Lepas tu kalau orang lelaki boleh salam. Salam kan dia boleh tahu. Nabi Khidir ni kan jari jempol kanan ni, jari ibu jari ni tak ada tulang. Kalau kita pegang lembek macam kapah, tak ada tulang. Macam Nabi Khidir kata. Tapi janganlah salam ni semua habis kata. Dia bersalam habis. Jenuh baju tu pegang. Kan? Tu rezeki. Ada orang jumpa. Dan Nabi Khidir bukan jumpa di masjid mesti duduk. Kadang-kadang pasal malam. Dia menyamak, dia ada di mana-mana. Dia ni dah datang untuk uji manusia. Siapa-siapa yang baik apa semua, dia akan dapat doa Nabi Khidir. Kadang sempit jadi kaya. Kalau hina jadi mulia. Orang biasa jadi wali berkat doa dia. Tapi orang jumpa dia, wali-wali jumpa dia ni bukan dia nak cari. Allah bagi kat dia. Sebab syarat nak jadi wali kena jumpa Nabi Khidir. Kalau tak jumpa tak boleh jadi wali. Tu syarat. Tak. Kalau gitu bukan minta. Jumpa Nabi Khidir, buat Nabi Khidir dah. Tu. Kadang-kadang main muka apik bukan orang Cina semua. Sungguh-sungguh, selat pendek. Dia kata Nabi Khidir kan selat pendek. Tak, dia merupa bagi nampak lagu tu. Bukan dia pakai lagu tu. Cina boleh jadi cik, oi. Dia gaya elok. Apa Cina hati sehat ke apa kau? Bukan dia, tu kan dia. Yang melawak lah. Hak tu apa kenal. Allahumma salli ala Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir ni dia berjalan musafir. Musafir Allahumma salli ala. Dia nampak budak 10 tahun berjalan tengah pada masyarakat. Dia pun dia pun pergi, Assalamualaikum adik. Adik ni mana? Dari Allah. Mana jauh dari Allah? Budak 10 tahun. Ni adik nak pergi ke mana ni? Ke Allah. Aku nak pergi ke Allah. Siapa yang teman adik ni tak ada mak ayah? Yang teman saya Allah. Siapa yang bagi makan minum? Tengah pada masyarakat makan, tak ada minum, tak ada ni, siapa lagi makan? Allah. Budak-budak. Lepas tu dia, Nabi Khidir duduk tanya lagi. Budak ni kalih kat Nabi Khidir. Nabi Khidir mai tu rupa, bukan rupa asal. Rupa Nabi Khidir asal ni saigok, laki-laki yang sangat tampan. Saigok dia tinggi. Pakai hijau semua kalau kita tengok rupa dia. Tapi dia akan rupa, bukan rupa tu kalau nampak tu senang. Jadi dia duk tanya banyak kat budak ni. Akhirnya budak ni kalih pula Nabi Khidir. Kan Nabi Khidir merupai dia orang tuan. Dia kalih kat Nabi Khidir, dia kata, hang tanya lagi siap Nabi Khidir. Dia tahu tu Nabi Khidir. Dia kata hang tanya lagi siap Nabi Khidir. Aku duk sibuk ingat Allah duk kacau aku. Rupanya budak tu wali Allah. 9 tahun 10 tahun wali Allah dah. Tapi dia tak jawab dia balik. Aku main daripada mana? Allah. Aku nak ke mana? Allah. Siapa yang jaga aku? Allah. Siapa yang beri makan minum aku? Allah. Dan dia pun kalau kita tak nak faham tu, wali-wali ni apa hati dia pun? Dia pun tawakal kat Tuhan sungguh. Dia pun tawakal sungguh kat Tuhan. Hati dia pun ni penuh dengan Allah saja. Penuh dengan Allah, Allah. Bukan maksud dia pun tak ambil sabar. Ambil. Tapi hati dia pun nampak Allah yang bagi berkah. Bukan sabar. Dia pun buat sabar tu sekarang ra'i syariat yang Nabi suruh usaha. Hati dia pun Allah. Itu ada wali Allah. Dia musafir dengan jemaah dia. Lepas tu nak semayang. Ayak tak ada. Jumpa telaga. Telaga ada. Tapi ayak singkat. Nak kering dia tu. Dia tak apa, dia kata, yang bagi minum Allah bukan telaga ni. Dia nampak jalan tepi telaga tu semayang. Allah Allah. Elok bagi salam, Assalamualaikum. Ayat telaga naik melimpah. Ambil semayang, minum, simpan sikit apa semua. Bukan. Ambil kat semayang, minum semua. Dia kata jangan siapa-siapa isi dalam botol masing-masing. Jangan. Tawakal kepada Allah. Ada seorang tak cerdik ni, dia pergi ambil isi dalam botol. Elok-elok isi dalam botol, ayat tu turun balik perut. Maksud apa? Dah tak ada tawakal kat Tuhan lah. Dah bergantung kat sahabat lah. Ambil balik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wali-wali ni Tuhan ajak begitu. Tuhan dengan mereka dia tegah.
Mau bergantung kat makhluk lebih sikit ha. Kita gantung pergi mana dia lepas berdawai kita gantung balik. Dia mana lagu tu noh. Itulah mudah-mudahan mendatang kita dah mengaji satu hari Tuhan bagi noh. Bahan ni kan kita boleh buat Allah bagi. Mau Allah lempaklah hati kita tawakal gitu tu untunglah tu. Betul. Nabi kita Muhammad gitu. Nabi kita pernah satu ketika noh. Nabi ni ya Allah pelik tu. Ya Allah Rasulullah. Tengah biasa di imam. Nabi di imam. Habis pada sembahyang. Sahabat kata, Nabi beri salam, Nabi akan wirid kan? Nabi tak wirid pasal ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nabi terus bangkit, langkah. Apa ni? Langkah sahabat-sahabat ambil belakang keluar pada masjid pada sahabat heran lah, Nabi tak biasa buat. Dia akan wirid dulu kena sembang dengan sahabat. Lepas tu sikit tanya khabar apa bopi. Nabi langkah balik terus. Habis Nabi selesai keluar dari rumah, sahabat pakak fikir Rasulullah depa ni ambil berat Nabi nak takut Nabi ada masalah. Kau sakit ke apa? Ya Rasulullah, selalu kami duk tengok lepas sembahyang kau wirid yang kami tanya khabar, tanya siapa ada mimpi apa, nak tolong terjemah apa. Pasal apa tadi asap, kau langsung langkahi kami masuk rumah. Nabi kata macam ni kata, tadi aku teringat dalam rumah salah seorang isteri aku ada orang bagi cincin mah. Cincin mah dalam rumah kata. Jadi aku teringat lepas main aku teringat cincin tu. Aku pun cepat-cepat masuk ambil cincin tu, aku sedekah fisabilillah. Dia kata, aku tak mau aku mati dalam keadaan dalam rumah aku masih ada dunia. Aku tak mau mati. Aku tak mau aku mati dalam keadaan dalam rumah aku masih ada dunia. La ilaha illallah ya Rasulullah. Oh, ya Allah hebatnya. Aku tak mau mati kerana dalam rumah aku penuh dengan dunia. Terbalik makam kita. Inilah makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan saya nak kata itu tapi tahu habis. Dia bangun ada berang di baling TV. Tengok kau Umi duk baling dengan TV. TV baling, motor Bang Basri lempak buang. Contoh kan, aku nak pergi masjid ke apa? Bukan. Saya nak cerita macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tawakal dan zuhud dia pada dunia sampai tahap tu lah. Kalau tuan-tuan baca sirah kan, buka kitab Usdul Ghabah fi Hayatis Sahabah, singa-singa hutan dalam kehidupan sahabat. Sahabat-sahabat ni digelar Usdul Ghabah, singa-singa hutan. Singa hutan ada garang, hebat sahabat ni. Tegah, tangkas, hebat, goh sahabat ni. Tuan-tuan baca, tangkas dia apa? Baca sirah hidup dia ada 4 kriteria. Zuhud dia tawaduk dia ikhlas dia tawak kepada dunia dia ni. Tawakal dia kat Tuhan, takwa dia ya Allah hebatnya sahabat. Tengoklah tok guru dia pasal apa? Tok guru dia pasal apa? Rasulullah, sebaik-baik guru, khairul muallim, sebaik-baik guru, khairul mursyid, sebaik-baik afdal mursyid, sebaik-baik mursyid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan tuan, Nabi didik ni ahli keluarga Nabi. Nabi didik ahli keluarga Nabi ni. Serina Hasan budak-budak. Dia ahli keluarga Nabi ni tak boleh makan zakat, tak boleh makan sedekah, haram. Tu kaum muktamad tak boleh makan. Serina Hasan orang metak sedekah bagi buah kurma kat sahabat. Serina Hasan budak-budak mangkok pergi capailah kurma tu budak kecil duk mangkok. Capai kurma apa dalam mulut. Nabi tengok, Nabi pergi kat Hasan, Nabi picit mulut tu, Nabi buat pulang. Nabi tarik, Nabi buat luah, Nabi suruh luah. Pasal apa? Tak mau sedikit pun, secebih pun benda haram masuk dalam perut cucu dia. Daripada kecil Nabi latih lagu tu lah. Sana Hasan, sana Husin, kaya. Kau ada baju kaya, baju tampung tu hujung dia besar. Besar. Sampai Sayyidah Fatimah tengok sana qiyam nangis. Kesian kat anak aku tak ada baju. Tapi Nabi didik anak keluarga Nabi macam tu. Sampai tahap ni contoh ni, Nabi didik ni. Nanti di hari kiamat, bila kita semua nanti nak masuk syurga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak bagi anak cucu Nabi masuk syurga dulu. Tak bagi lagi. Tunggu umat selesai. Apa maksud umat selesai? Tugas anak cucu Nabi ni tolong suakan minuman Kausar kepada ahli syurga, di luar syurga bagi minum, hilang dahaga dulu baru berjalan masuk syurga. Kerja dia kena khidmat. Sampai akhirat kena khidmat. Ajak daripada awal sampai ke sudah. Jangan penting diri, penting umat dulu. Jangan masuk syurga lagi. Duduk sini dengan aku, Nabi kata. Jaga umat aku dulu. Bagi dia masuk syurga lagi, selesai baru masuk syurga. Ya Allah, didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah ingat nanti Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali masuk syurga dulu, tinggal kita tu ada. Dia mau tunggu kita.
Dia mau nanti nak syafaat kita dulu tu. Begitu juga tok guru kita tu. Dia mau nak syafaat kita nanti tu. Bukan dulu kita nak juga cepat. Tok guru hilang lah. Dia tinggal dah. Tak mana tok guru apa? Tak tahu lepas belakang tu. Tahu selalu dulu. Kita tu tak dituk oleh pegawai kita. Penting diri. Dia mau tak masuk lagi. Duk syafaat umat Nabi tu. Duk tolong sana, tolong sini, tolong. Sana terpekik tolong makata. Nak tolong. Syakir dah selesai. Bangun juga. Yang terakhir masuk syurga. Walaupun dia mula-mula buka pergi syurga, tapi yang terakhir pergi syurga sebelum umat-umat lain. Yang terakhir pergi syurga siapa dia? Nabi kita Muhammad. Belah kali masuk. Dia tengok semua selesai dah. Hak dalam neraka pun, hak dalam neraka ni kan, walau ada iman sebesar zarah bin Sawi pun, dia dah tarik selesai dah. Tak nak apa dah. Tinggal neraka tu kafir je. Baru tenang hati Nabi syurga. Tahu syurga. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak no. Hati bersih no. Tu tengok macam mana hati dia dengan Tuhan. Ya Allah, bezalah dengan kita ni. Kita fikir kita dunia apa kita fikir kita, akhirat apa kita fikir kita aja. Nabi dunia pun fikir orang dulu, akhirat pun dia fikir orang dulu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudahlah, kita bersini dulu. Kita sambung pengajian kita pada kali akan datang. Dan kita nak kata kita tuan-tuan. Sekali lagi insya-Allah, kalau panjang umur kena kait kata mati bila. Saya lah, tuan-tuan panjang umur lagi saya mati kan. Tapi ramai pun nak doa dia. Alhamdulillah. Ramai ni nak kirim Fatihah ni. Apa jangan lupa lah. Kalau apa lupa aku bangkit daripada kubur boleh kupiung apa. Bangsa dah memang lagi yang aku lupa. Kalau saya mati ingat jangan lupa Fatihah no. Jangan duk buat perangai kedekut sangat. No. Atau macam saya kata lah, tak tahu. Kita tak tahu umur kita ni. Kita sebut insya-Allah kalau panjang umur jumpa lagi. Ni ramai ni tak mustahil dah sabar-sabar pilih dulu ni. Jaga. Macam saya kata itu. Boleh saya pilih dulu? Boleh jadi? Tuan-tuan pilih dulu. Tapi besar harapan saya tuan-tuan pilih dulu. No? Sebab saya nak mengajar ni. Melawak kan lah. Allah selamat. Tak harapan saya pilih dulu lah. Tuan-tuan boleh doa. Ramai ni boleh doa ni insya-Allah. Saya terlupa nak bagi satu amalan. Kalau tuan-tuan pergi kubur, bolehlah nak tak payah. Orang tuan-tuan ni tak nak ingat. Dia kata hak ni aku benci dia lah. Tak paksa, boleh dulu. Kau banyak nak balik kan, tak apa. Lah ni. Nak balik dah. Amalan ni kalau pergi kubur, tak kira lah juga kita baca doa ni, no? Allahumma. Nampak tak? Apa sakit pun dah. Sakit dah ni. Ambil gambar pun boleh. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adhi Ini saya ambil dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin Mufti Yaman Habib Abdurrahman As-Saqaf radhiyallahu anhu. Ngarang kitab. Kalau tetapi kubur, baca doa ni 3 kali. Kepada kubur-kubur mana tak kira, ataupun tuan lalu kubur lalu ya, dengan kita baca doa ni 3 kali kepada ahli kubur, niat begitu. Disebut dalam kitab, kalau kita pergi kubur, kita baca doa ni 3 kali, start daripada kita baca tu, diangkat azab bagi mayat tu. Setengah riwayat kata untuk beberapa ketika, setengah riwayat kata diangkat sampai kiamat. Berhenti azab dia. Pergi kubur mak kita, ayah kita. Bila sebut mak ayah kita, hak matilah. Hak tak mati pergi doa apa lagi? Sabar sah. Hak tu doa Allah maghfir dia ke apa? Hak ni hak mati. Dia pergi depan mak dia lagi. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad
alla tu'adzib hadzal mayyit. Terkejut mak dia. Aku tak mati lagi mayit tu. Mayit tu mati. Yang ni bodoh hidup ni. Ni untuk mati. Kita pergi tu Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan, kebenaran, keagungan Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad, alla tu'adzib hadzal mayyit. Janganlah engkau azab ini mayat. Janganlah engkau azab ini mayat. Inilah kitab Bughatul Mustarsyidin. Dibaca 3 kali di kubur. Alla tu'adzib hadzal mayyit 3 kali. Diangkat azab kubur tu, satu riwayat kata sampai kiamat, habis dah berhenti. Berkat Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi. Sebab apa? Orang dalam kubur tu dapat syafaat Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna minhum. Boleh nak? Mula nak saya baca nak? Ada siapa nak rakam ke? Ada nak rakam pula telefon. Ni akan nak baik. Kita baca sama-sama 3 kali nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'adzib hadzal mayyit. Gitu. Doa di kubur lagu tu lah. Hak ni kalau di kubur dia rumah tak boleh baca hak ni. Sebab dia kena depan di depan kubur. Baru kita boleh baca doa ni. Kalau kita pergi kubur, ziarah kubur ayah kita kan suruh tuan kita baca yang tu, insya-Allah mereka dilepaskan daripada azab kubur. Bukan saya kata, Syekh Al-Habib Abdul Rahman Saqaf pengarang kitab betul-betul tebal. Bughatul Mustarsyidin, kitab besar, kitab fiqh. Baca ni 3 kali. Boleh tak? Baik. Situ dulu kita berhenti. Dan sebelum kalau kita nak doa untuk semua, walaupun sebut hadzal mayyit, boleh kita niat sekali ni. Tajuk ramai-ramai ni boleh tak ada masalah ni. 3-4 orang ni niat baca untuk mereka, hadiah kepada mereka ni, boleh tak ada masalah Dan Allahumma salli Muhammad. Saya pernah bagi itu, siapa-siapa yang dia dah kematian ahli keluarga yang dia sayang, tapi dia teringat mimpi. Ada petua dia juga, ulama sebutlah kita Petua dia, kalau kita nak mimpi, kita kena baca sebelum tidur, betul-betul kat tidur. Lepas lepas pada tu tidur, dan kata nak kat tidur, bangkit pergi makan apa pula, tidur. Lepas tu ada tidur terus. Apa baca dia? Baca Fatihah sekali kepada Rasulullah dan kepada siapa kita nak mimpi tu. Ayah kita ke, ibu kita ke, tuan kita ke. Baca Fatihah niat pada Rasulullah dan kepada si mati yang kita nak mimpi tu. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, baca qulhu Allahumma shalli ala Muhammad 11 kali. Qul hak. Ni baca qulhu je. 11 kali. Qulhu. Wallah habis 11 kali. Lepas tu salawat Fatih yang saya bagi baru ni kan, 11 kali. Niat hadiah kepada si mati tadi. Kemudian doa, ya Allah. Doa dengan apa doa? Ya Allah, izinkanlah saya melihat almarhum ayah saya ke, ibu saya ke dalam tidur saya. Kemudian baca doa tidak. Buat tak mimpi, esok buat lagi. Ulama kata dalam masa 7 hari mustahil ada tak mimpi. Mana mujarrab, dalam 7 hari insya-Allah akan mimpi juga. Mula-mula Fatihah sekali, niat ke Rasulullah dengan kepada yang kita nak mimpi tu, si mati. Dia hidup, dia mati lah. Yang hidup jangan buat begitu. Hidup kita tengoklah. Seperti ni. Fatihah sekali, kemudian qulhu 11 kali, Qulhuhat 11 kali. Lepas tu salawat Fatih 11 kali. Niat hadiah kepada beliau yang meninggal tu, kemudian doa pada Allah, minta nak temu dalam tidur kita. Boleh insya-Allah. Saya terima daripada guru tu. Benar? Baik, yang tu dulu. Dan saya peringat diri saya dan semua yang hadir, marilah kita sama-sama memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sebanyak-banyaknya. Ingatlah bahawa yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat nanti, yang paling dekat tempat duduknya, yang paling utama di sisi Rasulullah, ialah orang yang paling banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam kalangan orang yang paling banyak salat kepada Nabi Muhammad, insya-Allah. Sebelum kita tutup, insya-Allah kita buat makhluk qiyam sama-sama. Mari salat kepada Nabi 10 kali dulu.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام قطب الأكوان. السلام عليك يا إمام غوث الفردان. السلام عليك يا شيخ زيني البنجري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماعي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله على أحمد عند تحرير الصدور. أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban jadd al-Husain marhaban marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban jadd al-Husain marhaban marhaban طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ذو الشفيع يا حبيبي يوم حشر واجتماع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله ya Rasulullah jangan lupakan kami daripada syafaatmu di hari kiamat. Ya Rasulullah jangan biarkan kami terpinggir di hari kiamat. Ya Rasulullah jangan lepaskan kami daripada rombonganmu pada hari kiamat. Ya Rasulullah syafaat kami semua pada hari kiamat.
sehingga kami duduk dalam syurga yang sama dengan Tuhan pada hari kiamat. Bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan berkat Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Ya Allah, kami semua masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, Ya Allah. Syurga Firdaus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Bari, jud lana bin nazari, tawassalna bil abil badali, Syekh Zaini al-Banjari. Ya Allah, Ya Bari, jud lana bin nazari, tawassalna bil abil badali, Syekh Zaini al-Banjari. Ya Allah, Ya Bari, jud lana bin nazari, tawassalna bil abil badali, Syekh Zaini al-Banjari. Ya Allah, Ya Bari, jud lana bin nazari, tawassalna bil abil badali, Syekh Zaini al-Banjari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini sampai sini saja kuliah kita. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi di kuliah akan datang. Saya minta ampun, minta redha, minta halal dunia akhirat. Buruk adab tinggi suara saya cakap ada terasa tak mana-mana. Sebelum pisah saya pesan sekali, tuan-tuan tolong jangan lupa pada Nabi, tambah lagi salawat pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah, masuk syurga dengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.